Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Anwar buka mulut bersuara berkait dengan tindakan Najib memohon maaf. Kata Anwar Ibrahim, orang minta maaf takkan nak kata aku tak terima. Perdana Menteri Anwar Ibrahim menyelar pihak yang mempersoalkan kewajaran dirinya menerima permohonan maaf daripada Najib Razak berhubung kecurangan ke atas dana 1MDB ketika pentadbirannya. Kata Anwar Ibrahim, ungkapan penerimaan maaf daripada bekas Perdana Menteri itu adalah atas dasar menunjukkan contoh pimpinan yang baik, khususnya dalam situasi terdapat pihak lain mengemukakan permohonan secara baik. Ada mek-mek 2-3 orang ni umpamanya. Bila saya sebut berhubung kes baru-baru ini, apabila Datuk Seri Najib buat kenyataan meminta maaf atas apa yang berlaku dalam 1MDB dan sebagainya, dia marah, bebal tak tentu arah, terus nak marah. Orang minta maaf pada kita takkan hendak kata aku tak terima. Ini apa perangai manusia apa ni, kata Anwar Ibrahim. Saya Perdana Menteri, saya bapa pada negara. Bila orang cakap macam itu minta maaf, apa saya nak buat? Saya nak buat apa, kata Anwar Ibrahim. Saya kata kita terima baiklah, katanya yang dipetik portal berita harian hari ini. Jumaat lalu, Anwar ketika ditanya pemberita selepas solat Jumaat di Putrajaya memaklumkan bahawa dia menerima baik permohonan maaf daripada Najib berhubung skandal 1MDB. Terima baik, katanya. Sehari sebelum itu, Najib dalam satu kenyataan yang dibacakan oleh anaknya, Nizar di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, memohon maaf kerana skandal 1MDB berlaku semasa pentadbirannya, tetapi mempertahankan bahawa dirinya tidak bersalah. Setiap hari saya berasa amat terluka mengetahui segala kecurangan dalam 1MDB berlaku semasa di bawah pengawasan saya sebagai Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, kata Najib. Tiada lain yang dapat nyatakan. Saya nyatakan selain memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia, katanya lagi. Bekas Perdana Menteri itu juga menyebut artikel yang diterbitkan di Edge awal bulan ini yang mendedahkan bagaimana Jolo dan dua eksekutif Petro Saudi, Patrick Mahoney dan Tarek Bubaid, berpakat untuk menyelewengkan dana 1MDB. Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun dan terlibat dalam prosiding undang-undang lain berkaitan 1MDB mendakwa artikel tersebut merumuskan bahawa dia telah ditipu. Rumusan daripada artikel The Edge menyatakan Petro Saudi dan Jolo bersubahat untuk memperdaya saya. Saya tak sedar Petro Saudi telah mengalihkan dana 1MDB dan saya langsung tidak mengetahui saya telah menerima wang daripada dana yang dihantar oleh 1MDB kepada Petro Saudi, kata Najib. Walaupun sukar untuk sesetengah pihak memahami, saya telah dinasihati dan dengan jujur percaya pada masa itu dana yang saya terima adalah sumbangan politik dari Arab Saudi, katanya. Bagaimanapun artikel The Edge yang disebut Najib tidak menyatakan dia tidak bersalah sepenuhnya seperti didakwa. Artikel itu ada menyatakan Najib tidak sedar penyelewengan yang berlaku dalam 1MDB, tapi hanya sehingga 2010 saja berkaitan penyelewengan AS 1.5 bilion daripada bon yang diterbitkan pada 2009. Artikel itu tidak menyimpulkan jika Najib kekal tidak tahu tentang apa yang berlaku selepas itu. Spekulasi juga bertiup kencang bahawa keputusan kerajaan untuk merangkas satu rang undang-undang adalah berkait rapat dengan Najib yang sedang menjalani hukuman penjara 6 tahun berkait dengan kes SRC Internasional. Saudara-saudara sekalian, apa yang anda fikirkan tentang hal ini? Saudara, apa pendapat dan komen anda untuk isu kali ini? Sebagai respon, Anwar menyifatkan mereka yang mengkritiknya kerana menerima permohonan maaf Najib sebagai bebal, kerana hanya mencari alasan untuk marah.
Sebelum ini, penerimaan Anwar terhadap permohonan maaf Najib berhubung skandal 1MDB mendapat kritikan pelbagai pihak dengan mengatakan bahawa Anwar tidak mempunyai kuasa untuk menerima permohonan maaf sedemikian. Sebagai respon balas, Anwar menyifatkan mereka yang mengkritiknya kerana menerima permohonan maaf Najib sebagai bebal kerana hanya mencari alasan untuk marah. Sebab itu saya ingatkan, sekarang saya bagi arahan kepada SPRM keseluruhannya. Ada orang kata Anwar pilih, tak ada saya pilih. Saya kata selamatkan negara ini. Cuba tanya Kastam, LHDN, Polis, SPRM dan semua badan penguat kuasa. Arahan Perdana Menteri menyeluruh, katanya lagi. Apa komen anda tentang isu dan juga laporan kali ini? Saudara-saudara sekalian, memang menarik apa yang didedahkan ini dan apa yang telah dijawab oleh Anwar Ibrahim berkait dengan penerimaan permohonan maaf itu. Anwar bukan mau menyelamatkan Najib, tapi dia hanya menerima permohonan itu. Kata EKJ, jangan label orang mengkritik sebagai bebal. PMX dulu pun sentiasa mengkritik, kata EKJ. Sebenarnya Anwar Ibrahim bukan menyatakan orang itu, tetapi apa yang disebut sebagai Anwar Ibrahim seakan-akan menghalalkan. Cuba lihat di dalam komen, tulisan ataupun komen daripada Latifah Koya. Itulah yang Anwar Ibrahim nyatakan sebenarnya. Saudara-saudara sekalian, Green Cheetah kata rakyat marah kerana rakyat yang kena tanggung kerugian dan hutang negara. Siapa tak marah, kata Green Cheetah, merujuk kepada apa yang berlaku. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Apa pendapat anda semua untuk isu kali ini? Saya bacakan sekali lagi. Orang minta maaf takkan nak kata aku tak terima, kata Anwar Ibrahim. Saudara-saudara sekalian, kata Anwar Ibrahim di dalam jawapan pedas dan padu beliau, ada mek-mek 2-3 orang ni umpamanya bila saya sebut berhubung kes baru-baru ini, apabila Datuk Seri Najib buat kenyataan meminta maaf atas apa yang berlaku dalam 1MDB dan sebagainya, dia marah, bebal tak tentu arah, terus nak marah. Orang minta maaf pada kita, takkan hendak kata aku tak terima. Ini apa perangai manusia apa ni? Kata Anwar Ibrahim. Saya Perdana Menteri, saya bapa pada negara. Bila orang cakap macam itu mohon maaf, saya nak buat apa, kata Anwar. Saya kata kita terima baiklah, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, di dalam ulasan lanjut Anwar Ibrahim, beliau juga mengatakan bahawa keputusan pengampunan Najib seharusnya terserah kepada pihak lembaga pengampunan dan yang di Pertuan Agong. Soal mahkamah, mahkamahlah. Soal keputusan lembaga pengampunan, maka yang di Pertuan Agong lah, kata Anwar lagi. Namun sebagai orang yang mempunyai amanah, harus saya jawab dengan penuh tanggungjawab. Bila orang buat kenyataan baik, maka kita sambut dengan baik, kata Anwar. Itu contoh pimpinan yang baik, katanya. Sebelum itu, penerimaan Anwar terhadap permohonan maaf Najib berhubung skandal mendapat kritikan. Sebagai respon, Anwar menyifatkan mereka yang mengkritiknya kerana menerima permohonan maaf Najib sebagai bebal, kerana hanya mencari alasan untuk marah. Sebab itu saya ingatkan, sekarang saya bagi arahan kepada SPRM keseluruhannya. Ada orang kata Anwar pilih. Tak ada saya pilih, kata Anwar lagi. Kita kata selamatkan negara ini, kata Anwar Ibrahim. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, siapa lagi kalau bukan Razman Zakaria akhirnya dipanggil polis untuk siasat berkaitan dengan dakwaan bahawa beliau telah menghadiri satu perhimpunan yang didakwa haram, yang mana perhimpunan itu dikatakan melibatkan beberapa ratus orang di Perak. Hari ini disahkan polis telah memanggil Ketua Pesuruhjaya PAS Perak, Razman Zakaria, untuk soal siasat. Dipercayai berkaitan satu perhimpunan di dataran Menara Condong di Teluk Intan baru-baru ini.
Menurut pejabatnya, Razman yang juga adun Semenggol dijangka hadir ke Balai Polis Dang Wangi pada jam 5.45 petang hari ini. Saudara-saudara sekalian, sebelum daripada itu, Razman Zakaria telah pun melakukan satu perkara yang agak luar biasa, yang mana beliau telah pun mengeluarkan satu kenyataan yang agak kontroversi, sehingga Eng Korming telah pun membuat laporan polis terhadap Razman kerana dituduh merasmikan upacara atau acara kontroversi. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Korming mengarahkan pegawainya membuat laporan polis terhadap Pesuruhjaya PAS Perak Razman Zakaria. Pemimpin DAP itu menuduh Razman yang juga adun Gunung Semenggol membuat dakwaan fitnah dengan mengatakan dia merasmikan Festival Kebudayaan Guanggong di Teluk Intan, Perak. Saya mesyuarat dekat Kuala Lumpur. Macam mana saya ada boleh pergi dua tempat pada masa tepat? Jelas ini satu pembohongan, kata Eng Korming. Lepas itu Razman kata kita yang sokong. Ini bukan anjuran kita pun. Jadi jelas ini adalah satu fitnah. Saya telah arahkan pegawai khas saya di Teluk Intan untuk buat laporan polis, kata beliau lagi. Eng yang merupakan pengerusi DAP Perak mendakwa PAS Perak sengaja cuba mencetuskan kebencian dan sentimen perkauman. Sebelum ini, Malaysia kini melaporkan Razman menggesa polis menyiasat menteri dan exco negeri berhubung perarakan itu selepas sebuah klip video memaparkan beberapa individu mengibarkan bendera China dalam acara berkenan. Persatuan Kebudayaan Guanggong yang menganjurkan acara itu telah memohon maaf dan menjelaskan bahawa individu yang dirakam mengibarkan bendera adalah warga China dan bukan warga Malaysia. Mengulas lanjut, Eng berkata dia merasmikan Pesta Tanglung pada 13 September. Semua orang betul-betul puji, tapi tiba-tiba pula ini dikaitkan dengan kejadian perarakan itu. Saya rasa semalam, jika tidak silap saya semalam. Jadi, semalam adalah 24 Oktober, Pesta Tanglung pada 13 hari bulan Oktober. Pesta Tanglung saya 13 hari bulan September. Takkan dia tak baca buku. September dan Oktober pun dia tak dapat bezakan, kata Eng Korming. Menjawab soalan pemberita, Ong berkata negara semakin pulih daripada kemelut politik dan menikmati kestabilan. Saya merayu kepada semua pihak termasuk parti pembangkang haruslah menghargai kestabilan yang kita ada ini supaya semua pihak tumpu menyokong usaha Perdana Menteri untuk membangun semula tanah air kita, kata beliau. Jangan sikit-sikit belum dapat lagi, fitnah demi fitnah. Kita lihat macam Razman. Berapa kalilah dia dah fitnah. Sebelum ini dia fitnah Perdana Menteri sebagai LGBT. Lepas tu tarik balik. Lepas tu minta maaf. Itu memang jadi SOP mereka. Lepas fitnah kena dakwa minta maaf. Tarik balik katanya lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu paling hangat pada petang ini ialah melibatkan isteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Rahsia yang tak pernah orang beritahu, bahkan mungkin Tun pun tak pernah tahu ataupun pernah tahu. Tapi ini kali pertama kita ketahui rahsia di sebalik apa yang ada pada Tun Siti Hasma, isteri Tun Mahathir. Hari ini beliau memberitahu bahawa baru kita tahu nama isteri Tun Mahathir bukan Siti Hasma. Walaupun selama ini tidak berkata apa-apa apabila dipanggil sebagai Siti Hasma. Namun kali ini isteri kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir itu mendedahkan bahawa nama sebenarnya bukanlah seperti yang disebut ramai. Menurut Tun Dr. Hasma Muhammad Ali, dirinya dilahirkan dengan nama sebenar iaitu Hasma dan bukan Siti Hasma seperti yang digelarkan selama ini. Mengenai nama Siti, Dr. Hasma berkata,
Sebenarnya gelaran itu diberikan selepas beliau dan Dr. Mahathir berpindah ke Kuala Lumpur. Kata Tun Siti Hasma, saya perlu betulkan. Saya bukan Siti. Saya tidak dilahirkan sebagai Siti Hasma. Saya hanya lahir dengan nama sebagai Hasma. Ketika itu ada Siti Nurhaliza, ada Siti itu dan Siti ini. Jadi, mereka letakkan nama Siti di hadapan nama saya. Tetapi saya bukan Siti Hasma, kata beliau. Saya hanya Dr. Hasma. Katanya ketika ditemu bual dalam podcast khas Coffee with Ryan kemarin. Untuk rekod, Dr. Hasma dan Dr. Mahathir sudah berkahwin selama 68 tahun dan mereka menetap di Aloseta selepas mendirikan rumah tangga sebelum kembali menetap di Kuala Lumpur. Dr. Hasma adalah wanita Malaysia pertama dilantik sebagai pegawai perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak serta wanita Malaysia pertama memegang jawatan Pegawai Kesihatan Ibu dan Anak Negeri. Rupa-rupanya bukan calang-calang jawatan pencapaian yang dicapai oleh Dr. Hasma. Beliau merupakan wanita Malaysia pertama yang dilantik sebagai Pegawai Perubatan di Jabatan Kesihatan Ibu dan Anak serta merupakan wanita Malaysia yang pertama memegang jawatan Pegawai Kesihatan Ibu dan Anak Negeri. Saudara-saudara sekalian, sudah bertahun-tahun, bahkan secara pribadi saya pun tak pernah mengetahui rahsia di sebalik nama istri Tun Dr. Mahathir Mohamad ini. Rupa-rupanya nama sebenar beliau bukanlah Siti Hasma, tetapi Dr. Hasma. Entah siapa yang memberikan nama Siti Hasma kepada beliau, itu menjadi tanda tanya. Yang pastinya, sesudah berpuluh-puluh tahun, barulah istri kepada Tun Mahathir, yaitu Dr. Hasma, akhirnya bersuara menyatakan bahawa dirinya dilahirkan dengan nama sebenar yaitu Hasma dan bukanlah Siti Hasma seperti yang digelarkan selama ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.